sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat seterusnya. Qulu, kamu katakanlah, amanna, kami telah beriman, bi, kepada, dengan Allah, Allah billah, dengan Allah Ta'ala, wah, dan ma, apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, ila, kepada, ke arah, na, ke atas, ilaina, kepada kami, ke arah kami, wa, dan ma, apa-apa, unzila, telah diturunkan, ila, kepada Ibrahim, ini isim nama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa, dan Ismail alaihissalam, wa, dan Ishaq alaihissalam, wa, dan Yaqub alaihissalam, wa, dan al-asbat. Okey, al-asbat ini dari akar kata sibtun. Ini jamak bagi sibtun. Sibtun maksudnya yang melebar, yang memanjang. Itu maksudnya sibtun. Orang yang rambut panjang pun dikatakan sibtun. Jadi dari anak kepada anak lelakinya, anak lelaki kepada anak lelakinya, itu pun dikatakan sibtun. Sebab apa dikatakan sibtun? Sebab apa bila anak lelaki, kan, anak-anak lelaki kemudian kepada anak-anak lelaki-lakinya, maknanya keturunan itu melebar, memanjang, meluas. Itu maksudnya sibtun. Jadi di sini asbat maknanya anak cucu Yaqub alaihissalam. Kita dah tahu Nabi Yaqub ada 12 orang anak yang kemudian jadi Bani Israel. Kemudian kepada anak cucunya pula. Wah, dan ma, apa-apa, utia, telah didatangkan kepada siapa? Musa alaihissalam, wa, dan Isa alaihissalam, wa, dan ma, apa-apa, utia, telah didatangkan kepada siapa? Nabi Yuna, ni jamak Nabi Yuna, para anbiya, para nabi, min, dari Rabb, Tuhan, him, mereka, daripada Tuhan mereka. Nabi-nabi yang datang selepas itu pun. La, tidak, nufarriku, kami membezakan. Farraka maknanya membezakan. Jadi nun ini sana jamak nun mutakalim, nufarriku, tidaklah kami membezakan, baina, di antara, ahadin, seorang, ahadin maknanya satu atau seorang, dari mereka, min, dari kalangan mereka. Maknanya la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan di antara siapa pun, salah seorang di antara mereka. Wah, dan nahnu, kami itu, lahu, bagi mereka itu, muslimun. Muslimun kita dah belajar yang taat, yang berserah diri. Jadi terjemahannya yang mudah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Kamu katakanlah bahawa kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub, dan kepada anak keturunannya. Dan kepada apa yang telah didatangkan kepada Musa dan kepada Isa, dan kepada apa yang telah didatangkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Jadi di sini, ayat ini mengajarkan kita bahawa kita beriman kepada semua nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua nabi-nabi ini adalah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka datang dengan hak,
dengan kebenaran, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada keturunan Ibrahim alaihissalam kita tahu ada Ismail dan ada Ishak. Kan? Daripada Ishak lahirlah Yakub dan semua nabi-nabi. Dan kepada Nabi Ismail juga Allah Taala telah janjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibrahim bahawa kepadanya pun akan dikurniakan ramai keturunan. Jadi mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kepada untuk keturunan Ishak ini sampai kepada Isa alaihissalam. Musa dapat syariat sampailah kepada Isa. Daripada antara Musa ke Isa ni banyak lagi nabi-nabi. Kemudian wama utiyan nabiyuna mir rabbihim, kepada apa yang didatangkan kepada nabi daripada Tuhan mereka. Jadi di sini ciri-ciri orang-orang yang Muslim ini kita dah belajar kemarin. Tuan Mahmud tanyakan bahawa Muslim tu bagaimana, apakah Islam tu, Muslim itu dah ada sebelum Islam? Memang nama Muslim itu gelaran untuk orang-orang yang taat, yang berserah diri. Di sini dilanjutkan lagi ciri-ciri orang yang Muslim itu bagaimana? Mereka beriman kepada semua nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri orang-orang yang Muslim. Jadi kita perlu beriman kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak membezakan sama ada dia dari bangsa apa, dari negeri mana. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Jadi ini kelebihan, keistimewaan dalam Islam. Bahawa Islamlah satu-satunya yang agama yang mengajar kita untuk menghormati nabi-nabi sebelum kita atau nabi yang akan datang. Kepada nabi-nabi sebelum, kepada Bani Israel kita semua beriman. Bukan kepada Bani Israel juga, kepada orang Hindu pun, nabi kepada orang Hindu pun, kepada orang Iran ke, dan kepada orang-orang di Asia ke, kita semua beriman kepada semua nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi agama lain, bangsa lain, mereka tidak ada mempunyai ciri seperti ini. Mereka beriman kepada nabi mereka, tapi mereka tidak beriman kepada nabi lain. Contohnya macam orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada nabi-nabi mereka tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga orang Kristian, mereka beriman kepada nabi-nabi mereka tapi mereka tidak mau beriman kepada nabi-nabi orang-orang Hindu dan seterusnya. Tetapi Islam yang mengajarkan bahawa semua nabi-nabi itu adalah utusan Allah SWT, kita menghormati mereka. Kita yakin mereka juga adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga telah berusaha, bekerja keras untuk menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Jadi di sini juga dikatakan utiyan nabiyyuna mir rabbihim, kepada nabi-nabi yang didatangkan daripada Tuhan mereka. Jadi di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga mengajak orang-orang Islam berfikir positif, bahawa datangnya seorang nabi itu merupakan kurnia yang sangat besar, dan itu adalah ciri orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim itu beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan beriman kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katalah ada berita kita tahu kedatangan seorang nabi dan kita mengkaji, kita harus membuat penelitian dan mengikuti pelajarannya dan beriman kepadanya. Itu ciri-ciri yang dikatakan di sini wa nahnu muslimun. Orang-orang Muslim yang sebenar, mereka harus mempunyai sifat seperti ini. Mereka tidak membezakan semua nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada derajat atau peringkat mereka masing-masing. Sebagaimana Allah Taala berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, bahawa rasul-rasul itu kami lebihkan di antara yang lainnya. Masing-masing ada kelebihan masing-masing, itu bersesuaian dengan zaman dan masa, keadaan tempat mereka dikirimkan. Jadi mereka adalah terbaik untuk zaman mereka dan masa mereka. Jadi semua ada kelebihan dan kebolehan dan usaha yang mereka yang sangat kuat untuk mengajak manusia ke arah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang dikatakan Muslim itu
mereka mempercayainya, mereka tidak menidakkan usaha-usaha nabi-nabi utusan Allah sebelum itu. Maka itu dilanjutkan, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membezakan di antara seorang pun di kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kami sesungguhnya telah berserah diri. Kami faham dan kami beriman pada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini bila diceritakan tentang Ishak, Yakub dan anak keturunannya, orang-orang Kristian, penulis-penulis Kristian mengatakan bahawa kan kami tahu ada banyak nubuatan tentang Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, tapi mereka menidakkan tentang Ismail. Mereka mengatakan Ismail bukan, dia tidak mendapatkan berkat ini. Mereka seboleh-boleh menidakkan keberadaan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalaupun tak ada dalam Bible cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam, tapi bukan bermakna wujudnya tidak ada. Tetapi dengan kurnia Allah Subhanahu taala mengenai Nabi Ismail pun ada tercatat di dalam Bible. Mari kita lihat bagaimana. Mengenai Nabi Ismail, Allah Taala juga telah membuat janji. Ada nubuatan bahawa dia akan menjadi agung, menjadi bijak dan akan lahir banyak raja-raja, putera-putera darinya. Ini janji Allah SWT kepada Ismail alaihissalam. Jadi kalau mereka tanyakan apa buktinya, kita pun boleh tanyakan balik, apakah bukti kepada Ishak alaihissalam? Jadi sebagaimana ada nubuatan janji untuk Nabi Ishak alaihissalam, sama juga nubuatan itu ada pada Ismail alaihissalam. Itu Allah Taala dah janji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa kedua-duanya akan diberkati. Dan sekarang kita ingin melihat apakah bukti yang ada untuk Nabi Ismail alaihissalam. Di sini dalam kitab Genesis bab 16 ayat 11. Ayat 10, 11 dengan 12 kita lihat. Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendant exceedingly so that they shall not be counted for multitude. Ini kepada Hajrah, kepada ibu Nabi Ismail alaihissalam, bahawa kepada anaknya ini pun akan diberikan keturunan yang ramai. Kemudian yang 11, and the angel of the Lord said to her, behold, you are with child, and you shall bear a son. You shall call his name Ismail, because the Lord has heard your affliction. Jadi malaikat telah datang kepada Hajrah mengatakan bahawa dia sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan diberikan namanya Ismail. Dan Allah Ta'ala telah mendengar penderitaannya. Lagi 12, he shall be a wild man, his hand shall be against every man and every man hands against him, and he shall dwell in the presence of his brethren. Dia akan ditentang oleh ramai juga, tapi dia juga akan memimpin ramai juga. Dia akan tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi di sini ada janji Allah SWT kepada Ismail bahawa anak yang dijanjikan, macam kita sambutan hari Muslim Maut, kita tahu semua orang boleh lahir anak laki-laki. Kan? Apa yang nak dihebohkan? Tapi di sini digambarkan memang anak laki-laki, tapi bila anak laki-laki itu, iaitu ada janji daripada Allah SWT, malaikat yang datang memberitahukan namanya, bermakna anak itu anak yang istimewa nanti. Kemudian lanjutannya masih lagi di Genesis juga, bab 17 ayat 20. And as for Ismail, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him fruitful and multiply him exceedingly. He should beget 12 princes and will make him a great nation. Ni Allah Ta'ala telah memberi nubuatan, janji kepada Ismail bahawa dia akan diberkati dan akan membuatkan dia berjaya dan akan mengembangkannya. Dia akan mendapatkan 12 putera. Dia akan menjadikan dia bangsa yang hebat.
Ini lihat bagaimana kualiti yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Kita biasa dengar jasa Muslim Maud radhiyallahu anhu bagaimana Hazrat Imam Mahdi alaihissalam mendapat kabar suka daripada Allah Subhanahu taala tentang anak yang dijanjikan. Anak tu nanti akan bijak, akan diberikan nama Samuel, akan menjadi bangsa, orang-orang mencari berkat padanya, dia akan menguasai ilmu zahir dan batin, dia akan menjadi sangat terkenal. Dia macam-macam nubuatan. Jadi begini juga kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tercatat dalam Bible juga bahawa janji-janji seperti itu Allah Ta'ala akan sempurnakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Inilah. Jadi bukan anak yang biasa-biasa tapi anak yang luar biasa yang dinubuatkan oleh Allah Subhanahu taala dengan perantaraan malaikat Jibril sampaikan kepada Hajarah, sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam bahawa anak ini akan lahir dan menjadi sangat luar biasa. Jadi orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi tidak boleh menafikan sebenarnya. Mereka sebenarnya tidak ada dalil pun untuk menafikannya. Cuma disebabkan perasaan cemburu, mereka selalu mempermainkan, memperolokkan anak keturunan daripada Bani Ismail alaihissalam. Ini semua kerana cemburu tadi. Kalau tidak, mereka sebenarnya tidak mempunyai dalil untuk menolak keberadaan atau berkat atau kurnia yang ada pada Ismail yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala kepada Ibrahim AS yang tercatat dalam kitab mereka. Sebenarnya mereka tidak ada cara, tidak ada dalil untuk menafikannya, tetapi mereka sengaja. Ini juga. Jadi kita perlu faham bahawa Nabi Ismail alaihissalam ini bukan biasa-biasa, tapi anak yang dijanjikan. Seorang anak lelaki yang akan berkembang, akan maju, akan melahirkan bangsa-bangsa yang hebat. Inilah Ismail alaihissalam. Kita sambung seterusnya. Fa'in amanu, fa dan maka jika amanu kamu beriman, mereka beriman, bi dengan misli seperti, bi misli bila dikatakan bi seperti, bi dengan atau misli, maknanya dia ada di sini ada penekanan bahawa yang seperti itu. Yang macam mana yang seperti itu, macam ada penekanan. Ma apa? Amantum, kamu telah beriman, bihi dengannya, fa maka qad pasti ihtadau, mereka akan mendapat petunjuk. Wa dan in jika tawallau mereka berpaling, fa maka inna sesungguhnya hum mereka fi dalam syikak. Syikak ini maksudnya hujung atau sudut, dari syakun. Sebentar. Dari syikun. Syikun maksudnya penghujung atau sudut. Jadi syikak maksudnya dia telah jauh ke penghujung. Dah tak bersama lah, maksudnya dia dah jauh, dah tak mengikuti. Mereka duduk di hujung-hujung. Kita pun biasa gunakan perkataan main jauh-jauh, main hujung-hujung sana. Dalam bahasa Melayu pun biasa kita gunakan. Kita katakan main di hujung sana. Maknanya jangan dekat dengan kita, jangan bercampur dengan kita. Fa maka sa ini fil mustaqbil untuk masa akan datang. Kafa maknanya mencukupi, kafa yakfi, yakfi maknanya yang mencukupi. Fa yakfi maka akan mencukupi. Ini future tense. Ka engkau, hum mereka, humullah Allah. Fa yakfi kahumullah maksudnya maka akan mencukupi bagi kamu Allah Ta'ala terhadap mereka. Nanti saya terangkan dia punya tafsir dia. Wah dan huwa dia itu Allah Ta'ala, sami'un maha mendengar, al-alimun yang maha mengetahui. Jadi terjemahannya yang mudah. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Maka jika mereka beriman
seperti sebagaimana apa yang kamu telah imankan dengannya, maka mereka pasti akan mendapat petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka akan pergi ke hujung, mereka akan pergi jauh, akan ditinggalkan. Fasayakfikahumullah, maka Allah Ta'ala akan mencukupi bagi kamu dalam menghadapi mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan bahawa kepada nabi-nabi tadi di ayat di atas kita terangkan, nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika mereka beriman seperti orang-orang Islam, kita tidak membezakan sama ada datang dari negeri mana ke, datang dari kaum mana ke, kita tidak membezakan. Jadi kalau dah ada tanda, ada petunjuk, ada izin, ada hak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang Muslim itu mereka akan beriman kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan seperti orang-orang Kristian atau orang-orang Nasrani. Mereka kata mereka hanya beriman kepada kalau nabi itu daripada kelompok mereka atau daripada bangsa mereka. Luar daripada bangsa mereka, mereka tidak mau beriman. Jadi bukan seperti itu. Kalau dah luar mereka tak mau beriman. Tapi di sini Allah Ta'ala terangkan bahawa mereka perlu beriman sekalipun itu di luar daripada kaum mereka, luar daripada bangsa mereka. Kalau mereka beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka mereka akan berjauh. Mereka akan tidak meraih keberkatan. Mereka tidak akan mendapat keberkatan kurnia daripada Allah Subhanahu Taala. Mereka akan hidup menderita di dunia ini, menderita dari segi keimanan. Dari segi keduniaan memang mungkin kita kata mereka maju. Sebenarnya bukan mereka maju, mereka tenggelam dalam kerosakan. Lihatlah kepada dunia hari ini bagaimana mereka kejar-kejarkan apa yang mereka bangunkan. Tengok sekejap saja diruntuhkan dalam peperangan. Jadi di sini maksudnya kalau mereka berpaling, mereka akan kerugian, akan kehilangan banyak berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mereka melakukan perentangan kepada kita, kepada umat Islam, maka Allah Ta'ala sampaikan di sini, fasayakfikahumullah, maka Allah Ta'ala akan mencukupi bagi kamu dalam menghadapi mereka. Maknanya kita tak perlu buat apa-apa. Kita hanya perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kita. Jadi maksudnya bukanlah kita berdiam diri, maknanya kita ada usaha, kita perlu berdoa dan perlu berhati-hati. Jadi setiap gerakan, gerakan pelancaran yang mereka lakukan untuk memburukkan Islam, untuk menentang Islam, jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua rancangan mereka akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Taala itu Samiul Alim. Allah Taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bila beliau berhadapan dengan musuh, dan ada yang kadang-kadang Rasulullah SAW tahu, dapat maklumat, jadi adakan persediaan untuk menentang para musuh. Maka terjadilah peperangan. Itu Rasulullah SAW faham, tahu. Dan ada juga yang tak nampak, yang tidak tahu. Mereka lakukan secara tersembunyi. Tetapi kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah SWT, mempunyai keyakinan kepada Allah SWT, Allah Ta'ala itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Dia akan memberitahukan semua rancangan-rancangan mereka. Kita lihat bagaimana contoh ketika perang Khandaq. Selesai saja perang Khandaq, orang-orang Quraisy Mekah tidak berjaya untuk masuk menakluk Mekah kerana ada parit yang luas itu. Jadi didatangkan ribut, taufan, kemah mereka terbakar. Dalam masa 10 hari saja mereka pun pulang balik. Tak jadi peperangan. Jadi orang Islam sebelum mereka pulang ke rumah, Allah Ta'ala perintahkan mereka perlu berhadapan dengan orang Yahudi. Tak boleh balik ke rumah. Perlu berhadapan dengan orang Yahudi yang mengadakan konspirasi bersekongkol dengan orang-orang Quraisy Mekah. Ini Allah Ta'ala bagi tahu.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu diperangi dan dihalau, dibuang negeri pada waktu itu. Begitu juga ada satu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kawasan orang Yahudi, lalu dijemput masuk ke rumah mereka. Kononnya untuk diselesaikan masalah, mereka suruh Rasulullah SAW dengan para sahabat tunggu di dalam rumah. Rupanya mereka merancang untuk membaling batu yang besar di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera Rasulullah SAW tidak tahu rancangan mereka, tapi Allah Ta'ala tadi tahu. Sami'un alim. Allah Ta'ala dengar rancangan mereka dan Allah Ta'ala mengetahui rancangan mereka. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW katakan, keluar dari sini sekarang juga, balik ke Madinah. Dan Rasulullah SAW terus bangun, terus keluar balik ke Madinah. Dan tak patah balik. Jadi sahabat-sahabat tengok kenapa ni? Rasulullah SAW keluar dan tak balik. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun kemudian pun ikut keluar bersama, ikut Rasulullah SAW balik ke Madinah. Jadi di Madinah Rasulullah SAW ceritakan bahawa mereka mempunyai rancangan jahat untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini dikatakan wahwas samiul alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kita orang-orang yang beriman, yang faham, kan, kalau kita dah yakin ini benar, kalau ada penentangan daripada musuh-musuh, jadi kita harus mempunyai keyakinan, tawakal yang kuat dan berdoa kepada Allah SWT. Dan dengan keyakinan yang seperti itu, pasti Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kepada kita. Sebab tu dikatakan wahwas samiul alim. Dia itu, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk dua saja hari ini, di sini dua ayat ni, kerana ayat ini kalau saya masuk dia akan panjang. Siwatullah ni kita akan cuba sambung pada esok hari insya-Allah Ta'ala. Dan saya suka nanti kalau ada soalan dan kalau ada siapa-siapa nak tanyakan nak kembangkan pun boleh silakan. Dan kalau ada saya tertinggal nanti saya akan sampaikan juga. Untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.